16 kita nak show that for sin 2x. Okey, for sin 2x. Jadi untuk yang pertama ni kita nak for sin 2 theta plus 3 cos 2 theta minus 3 sin theta minus 3. Okey, kalau kita nak show, kita boleh buat pilihan sama ada nak mula daripada kiri ke ataupun nak mula pada kanan. Kena pilih satu. Okey. Okey, katakan untuk dekat sini saya pilih daripada kiri lah. Kita pilih daripada kiri, kita nak proses supaya dapat sebelah kanan ni. Ya ni. Kita tengok sebelah kanan ni jawapan dia tak ada pun bentuk double angle. Macam ni lah. Double angle. Maksud dia kita kena tukar ni. Setiap double angle ni kita kena tukar. Okey. Jadi kita tengok balik. Kalau dalam exam ni dia berilah formula ni. Identity ni sin 2 theta equals to 2 sin theta cos theta. Ini refer balik pada identity. Itu yang pertama. Kemudian yang cos double angle ni, cos double angle ni kalau kita refer pada nota, kita akan ada 3 formula. Kita kena pilih salah satu. Mana yang sesuai? Okay? Mana yang sesuai? Okay. Katakan untuk di sini saya pilih yang ni 1 minus sin 1 minus 2 sin theta 2 sin square theta. Ingat cos 2 theta ni kita ada 3 formula. Katakan saya nak tulislah, katakan saya nak 2 cos square theta minus 1. Ini antara formula dia lah. Ataupun kita ambil cos dan sin. Okey, cos dan sin. Okey, jadi sekarang ni kalau kita jumpa bila kita nak show cos ni dia ada 3 pilihan. Okey, katakan saya pilih yang pertama. Jadi nanti dalam exam nanti pilihlah mana yang sesuai. Okey. So kita akan teruskan. So untuk yang pertama ni kita sambung balik. Sin double angle ni kita gunakan formula ni. Sin ni mudahlah sebab dia satu je formula. 2 sin theta cos theta. Ini mudah. Tambah dengan cos double angle. Cos double angle ni saya pilih yang pertama. 1 minus 2 sin square theta. Kemudian yang berikutnya 3 sin theta minus 3. So yang lain tu kita tak perlu tukar lah. Okey, kemudian kita expand. Kalau kita expand ni kita akan dapat 8 sin theta cos theta. Kemudian plus 3 minus 6 sin 2 theta minus 3 sin theta minus 3. Okey. Kemudian kita tengok setiap sebutan ni setiap sebutan kita boleh factorize. Untuk yang 3 ni kita boleh cancel ni. Ni positif 3 dengan negatif 3. Jadi yang tinggal ni kita boleh factorize. Factorize sin. Kalau kita factorize sin, yang pertama kita akan dapat 8 cos theta. Maksudnya yang ni kita dah keluarkan. Tinggal 8 cos theta. Kemudian yang berikutnya negatif 6 sin theta. Okey, kemudian yang terakhir ni kita akan dapat negatif 3. Bila kita check balik, ini sebenarnya sama dengan sebelah kanan. Okay, so kita berjaya buktikan. Okey. Jadi kita berhenti kat situ je lah. Jadi untuk di sini cos ni kena hati-hatilah, kena pilih yang sesuai sebab dia ada 3 identity. Kita nak tengok 8 cos theta 8 cos theta minus 6 sin theta. Kita nak tukar dalam bentuk r sin theta minus alpha. Okey. Kemudian kita ada maklumat tambahan. R ni adalah nilai positif. Maksudnya nanti bila kita buat pengiraan, nanti R ni kemungkinan kita akan ada plus minus. Tetapi R ni kita pilih yang positif. Kemudian satu lagi, alpha ni yang kat sini. Alpha ni dia mesti ambil acute angle. Maksud dia mesti ambil jangan lebih daripada 90 darjah. Okey. Kemudian kena tengok soalan. Soalan kadang-kadang diguna radian. Kadang-kadang guna degree. Jadi ikut soalan. Okey, kita ikut soalan. Jadi untuk dekat sini
kita tengok balik identity. Kalau sin ini dia panggil compound angle Jadi untuk sebelah kanan ni saya tulis balik 8 cos theta. Okey, 8 cos theta minus 6 sin theta. Kita samakan dengan R. Ya ni, gunakan identity. Okey, tengok balik identity. Ini kalau kita tukar ni, formula dia adalah sin theta cos alpha. Kemudian tolak cos theta sin alpha. Okey. Yang ni formula ni daripada identity tu. Yang ni. Kita tengok formula sin A minus B. Tengok balik. Sin A minus B, kita akan dapat apa? Okey. So ini dalam exam diberi. Kalau hafal lagi bagus. Okey, kemudian seterusnya, step yang seterusnya kita compare je. Okey, katakan by comparing, ini kalau nak tulis lah ni. By comparing the coefficient. Ini kalau nak tulis lah kalau nak tulis. Okey, katakan kita compare. Sebelah kiri ni saya nak compare untuk cos. Sebelah kiri nilai dia 8. Sebelah kiri. Sebelah kanan cos theta cos theta. Cos theta ni kalau nak ikutkan dia sama dengan okey, ini tadi 8 kan? 8. Okey, tadi ini cos cos theta. Cos theta. Yes. Okey, cos theta kalau kita compare dengan sini dia sama dengan negatif R sin alpha. Negatif R sin alpha. Negatif R sin alpha. Lihat. Kita dapat R cos. Ni kalau kita bandingkan cos. Sebenarnya kita bandingkan cos theta. Cos theta sebelah kiri 8. Sebelah kanan negatif R sin alpha. Boleh ke? Ni kalau saya buang ni, kita akan dapat negatif sin alpha. Tapi jangan lupa kita ada R. Ni persamaan yang pertama. Kemudian kalau kita compare untuk sin theta, koefisien dia, sebelah kiri ni negatif 6. Sebelah kiri negatif 6. Sebelah kiri. Sebelah kiri negatif 6. Sebelah kanan, kita cari ni, sin theta ni. Sin theta, maka dia punya ni adalah cos alpha. R cos alpha. Ni persamaan yang kedua. Okey ke ni? Setakat ni boleh ke? Boleh, sir. Boleh. Okey, kemudian step yang berikutnya, kita nak cari R dan alpha. Okey, kita cari R. Untuk cari R ni mudah aja. Kita ambil equation yang pertama kuasa 2 tambah dengan equation yang kedua kuasa 2. Maka kita akan ambil 8 kuasa 2 64. 8 dan yang ni saya ambil 8, ni kuasa 2, ini pun kuasa 2. So tambah dengan negatif 6 kuasa 2. Settle. Okey, kemudian untuk yang sebelah kanan pun sama juga. Kita akan kuasa 2 kan ni. So kita akan ambil negatif R sin alpha kuasa 2. Kemudian yang ni pun kuasa 2. R cos alpha kuasa 2. Maknanya kita kuasa 2 kiri dan kanan. Sebelah kiri ni kita akan dapat 64 tambah dengan 36. Sama dengan, yang ni adalah R kuasa 2. R kuasa 2. Kemudian yang ni pun dapat R kuasa 2. Kalau kita factorize, nanti kita akan dapat yang ni. Okey tak? Yang ni ada yang tak nampak yang ni? Yang ni okey tak ni? Yang ni. Ada masalah? Ada yang tak nampak? Ini sepatutnya kamu kembang lah. Ini kalau saya expand, dapat R squared sin squared alpha. Yang ni R squared cos squared alpha. Kemudian R ini saya boleh factorize. Okay. Kemudian kita ingat balik identity. Kalau sin squared tambah dengan cos squared, nilai dia adalah 1. Jadi kita boleh dapatkan R ni adalah punca kuasa 100. Okey. Sepatutnya jawapan kita adalah plus minus. Sepatutnya. Tetapi disebabkan dalam soalan dah sebut R greater than 0. Maksudnya nilai dia sentiasa positif.
maka jawapan akhir dia adalah kita ambil nilai 10. Okey, ni yang pertama. Kita cari R. Yang kedua kita kena cari alfa pula. Kita nak cari alfa. Untuk cari alfa, kita gunakan tangent biasanya. Untuk dapatkan tangent, kita mesti ambil equation yang pertama, kita bahagi dengan equation yang kedua. Untuk dapatkan tangent. Untuk dapatkan tangent. Maksudnya saya akan ambil macam ni. Negatif R sin alpha divided by R cos alpha. Kemudian kita akan ambil 8 bagi dengan negatif 6. Okey. Kemudian yang R ni kita boleh cancel. Ini kita boleh cancel. Maka asalnya kita akan dapat negatif tangent. Negatif tangent. Sebelah kanan pun ada negatif. Jadi kita boleh ambil dua-dua positif. Sama dengan 8/6. Okey. 8/6. Kemudian kita gunalah kalkulator. Yang ni tak payah kita nak pertimbangkan semua sekuan. Kita hanya pertimbangkan alfa ni berada pada sekuan yang pertama. Jadi kamu gunakan inverse of tangent 8/6. Ni guna kalkulator je. Kita ambil satu jawapan je. So alfa ni kalau kamu guna kalkulator dapatlah nilai 0.927. So hati-hati, soalan dah sebut dalam radian. Maka nanti dalam kalkulator nanti, sebelum kita tekan shift tangent, kena tekan mode radian dulu. Pastikan kalkulator kita dah dalam bentuk radian. Jadi tekan je shift tangent 8/6. Terus jawapan dia dalam radian. Okey. Kemudian jawapan akhir dia kita kena tulis macam ni. Kita salin balik 8 cos theta tolak dengan 6 sin theta. Tadi kita punya formula kita tadi R sin theta minus alpha. Okey, ini soalan tadi, so tukar dalam bentuk yang ni. Maka kita boleh tulis 8 cos theta tolak 6 sin theta. R tadi ambil nilai yang positif. Kemudian alpha tadi ambil 0.927. Okey, maka inilah kita punya jawapan yang pertama. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Okey tak ini? Sir, Dia. kalau ambil sekuan ketiga tak boleh? Tak boleh sebab soalan dah bagi tahu alfa ni, kalau kita refer balik pada soalan tadi R bernilai yang positif 1. Jadi kalau kita buat pengiraan R tu ada 2 jawapan, ambil yang positif. Itu R. Untuk alfa pula syarat dia adalah acute angle. Acute angle ni dia refer pada first quadrant. Okay? Jadi jangan fikir lagi untuk sekuan yang lain. Okay? Sebab syarat syarat dalam soalan tu acute angle. Biasanya alpha memang acute angle. Okay? So jawapan dia memanglah macam tu. Satu jawapan je. C ni dia sambung daripada soalan B tadi. By using daripada A dan B tadi kan. A dan B kita nak solve. Okey, kita nak solve. Kemudian theta tu di antara 0 dan pi radian. Okey, jadi kalau nak solve, okey, saya salin balik C ni tadi. Kita nak solve sebenarnya 4 sin 2 theta equals to 3 sin theta minus 3 cos 2 theta plus 3. Okey. Tapi soalan dah bagi tahu mesti guna daripada A dan B. Okey. Mesti guna daripada A dan B. Okey, mana tadi? Soalan 16 ni. Okey, tadi R berapa? Okey, selesai. 3 cos 2 theta, kemudian minus 3 sin theta. Minus 3 equals to 0. Ni daripada soalan ni semua bawa ke sebelah kiri. Kemudian ini sebenarnya dia sama dengan bahagian A yang ni. Ni. Kita dah tukar kepada yang ni. Maka kita ambil jawapan yang ni tadi. Ini sebenarnya dia sama dengan sin theta 8 cos theta minus 6 sin theta minus 3. Ni semua ni sebelah kiri ni dia sama dengan yang ni. Sama dengan kosong. Itu yang asal. Yang asal. Tetapi kita dah buat tadi.
Ini 8 cos theta tolak 6 sin theta. Dah tukar dalam bentuk yang ni. Okey, maka kita tukarlah. Kita tukar. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak solve ni, yang pertama, ni kita solve dulu yang pertama ni. Ni. Ini sama dengan sin theta equals to 0. Tu yang pertama. Yang kedua, kita kena solve yang ni. Ni asalnya 8 cos theta minus 6 sin theta tolak 3 sama dengan 0. Ibarat macam kita ada dua kurungan ni. Dua kurungan, setiap faktor samakan dengan 0. Untuk yang sebelah kiri ni, kalau kita nak selesaikan, sebelah kiri, kita kena cari basic angle. Okay? So kena ingat balik bagaimana kita nak solve ni. Okay? Kita kena cari basic angle. Kalau kita cari basic angle, step yang pertama, kita mesti gunakan inverse of sin 0. Sebenarnya basic angle dia 0 lah ni. 0. Masalahnya kalau kita nak dapatkan 0 ni, kita tak boleh guna cara biasa. Kalau 0, maksud dia berada di sini, satu lagi di sini. Maka jawapan theta ni, yang pertama tu kita ambil first quadrant 0. Ini dalam radian. Kemudian yang kedua adalah 180. Tapi soalan dia kata nak dalam radian, maka jawapan yang kedua adalah pi. So ingat, kalau kita jumpa soalan yang ni equal to 0, maka tak boleh buat pengiraan yang biasa tu. Kita tengok je gambar rajah ni, dia berada di mana. Kalau di sini 0, kalau sebelah kanan, sebelah kiri pi, sebab 180. Ini untuk yang pertama. Okey, yang ni faham tak ni? Sebelah kiri ni. Okey tak? Ada masalah yang ni? Okey tak ni? Senyap ni. Boleh ke? Boleh, sir, boleh. Okey. Jangan tidur pula. Okey, untuk yang sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni kalau kita nak solve memang tak boleh ni sebab dia bercampur cos dan sin. Kita guna yang kita dah tukar tadi. Ini sebenarnya kita dah tukar ni. Kita dah tukar dalam bentuk R tadi. R tadi adalah 10 sin. Ni ambil jawapan daripada B tadi. 10 sin theta minus 0.927. Okey, yang ni tadi kan? Yang ni. Ni 3 ni bawa ke sebelah kanan. Okey, kita gunakan yang kita tukar tadi. Yang ni tadi. Kita dah tukar ni, semua ni, dua sebutan ni dia boleh tukar kepada 10 sin theta minus 0.927. 3 bawa ke sebelah kanan. Okey, kemudian kalau kita selesaikan ni, sin theta minus 0.927 equals to 3/10 ataupun 0.3. Okey, kemudian kita ulanglah step tadi, bermula dengan basic angle. Biasanya basic angle ni kita labelkan dia dengan alpha. Kalau kat sini tak sesuai lah sebab nanti takut keliru pula. So kita tulis je basic angle. Kita gunakan shift of sin 0.3. Ini step yang pertama. Guna calculator. Nilai dia adalah berapa? Sin 0.3. 0.30, betul tak? 0.3047 ke? Betul ke? Dalam radian. Okey tak ni? Senyap ni. Betul, sir. Betul Okey. Kemudian step yang kedua. Baru kita ambil kira dia ni sebenarnya berada di sekuan mana. Okey, so kita tengok nilai sin bernilai positif. Kalau sin bernilai positif, maka dia akan ada dua kawasan lah. First quadrant satu lagi second quadrant. Jadi kalau kita jawab theta ni minus 0.927, kalau berada pada sekuan yang pertama. Sekuan yang pertama kita ambillah 0.3047. Okey, maka jawapan yang pertama adalah 1.2317. Ini jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang pertama.
Jawapan yang pertama. Yang pertama ke yang kedua? 0. Ini kalau kita tambah betul ni 1.2317 sin. Okey, kalau sukuan yang kedua pula, kita kena ambil pi tolak dengan 0.30. Boleh ke? Jadi jawapan yang kedua kita kena ambil theta minus 0.927. Ni kita kena ambil pi, boleh? Sukuan yang kedua pi tolak dengan basic angle tadi 0.3047 2.836 radian. Macam tu lah dia kena ada dua jawapan sebab dia berada pada sukuan yang pertama dan yang kedua. Okey, so macam itulah. Maka jawapan akhir dia theta ni adalah 0 pi kemudian 1.2317 radian, satu lagi 2.836. Okey. Jadi step yang pertama kita kena tukar dulu. Ni express ni semua ni in the form cos. Soalan nanti biasa dengan tanya dua je, sama ada nak tukar dalam bentuk cos ataupun dalam bentuk sin. Tangent tak ada. So yang ini kita letak dulu, tambah sin theta equals to R cos theta minus alpha. Okey, untuk yang ni. Kemudian yang sebelah kanan ni refer pada identity. Okey, kalau terlupa kamu kena tengok balik nota Ni diberi dalam exam. Kalau cos, tengok formula cos A minus B. Nanti kita akan dapat cos theta cos alpha. Kalau tolak, tambah. Hati-hati Kalau cos ni dia berbeza tanda. Kalau tolak, tambah. Kalau sin, ikut tolak. Kemudian dua-dua sin. Sin theta, sin alpha. Okey. Kemudian, tugas kita nak cari R berapa, alpha berapa. Jadi untuk cari R, kita compare dulu. Kita compare untuk cos. Ini saya letak cos theta. Saya compare kiri dan kanan. Kalau kita hilangkan cos theta, yang tinggal adalah sec 3. Settle. Untuk sebelah kanan ni, kalau kita hilangkan cos theta, maka kita akan dapat R cos alpha. Ini persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang pertama. Kemudian kalau kita compare untuk sin theta, maksudnya kita cancel sin pula. Sin sebelah kiri tak ada nombor dia, maksud dia satu dah tu. Okey, sebelah kanan ni kita hilangkan sin ni, yang tinggal adalah sin alpha. Tetapi jangan lupa kita ada bersama dia adalah R. So kita tulis R sin alpha. Ini persamaan yang kedua. Okey. Maknanya itu cara kita dapatkan equation ni. Kita dapatkan coefficient of cos theta, satu lagi coefficient of sin theta. Compare kiri dan kanan. Jadi untuk dapatkan R, mudah je. Kita guna je equation yang pertama kuasa 2, equation yang kedua pun kuasa 2. Jadi sebelah kiri ni kita buat punca 3 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Itu sebelah kiri. Sebelah kanan R kuasa 2, sepatutnya kita ambil cos kuasa 2 alpha. Tambah dengan, sepatutnya kita akan buat R sin kuasa 2 alpha. Kalau nak senang, saya factorize. Okay? Ni R kuasa 2 cos alpha, kemudian sin kuasa 2 alpha. Okay, kemudian nilai yang ni adalah 1. Ni 1. Maka terus kita dapat R tu sama dengan punca 3 tambah 1, 4. Sepatutnya pengiraan kita adalah plus minus. Tetapi soalan dah dinyatakan bahawa R ni greater than 0. Maka ambil nilai yang positif saja. Maka R dia adalah sama dengan 2. Okey, settle sama dengan 2. Okey tak untuk yang kat sini? Ada nak tanya? Okey. Boleh? So, pastikan faham ni sebab dalam group assignment ada ni. Okey, kemudian yang kedua kita nak cari alpha. Ingat alpha ni berada pada sukuan yang pertama je. Jadi biasanya kalau nak cari alpha ni kita mesti guna tangent. Nak dapatkan tangent untuk soalan ni kita ambil equation yang kedua divide by equation yang pertama. Okey.
So kita akan ambil R sin alpha over R cos alpha. 2 bagi 1 ni. So 1 per punca 3. Okey, jadi R ni kita boleh cancel. Dapatlah tangent alpha sama dengan 1 per punca 3. Okey, yang ni tak payah kita nak cari basic angle sebab dia hanya berada pada sekuan yang pertama. Jadi guna je calculator, tekan shift of tangent. Tetapi dalam calculator tu pastikan kita dah setkan nilai radian. Okey. Nanti kamu kira lah gunalah calculator. Kalau nak setkan degree boleh juga. Okey. Setkan degree. Okey, kalau degree kita akan dapat 30 darjah. Tapi jawapan akhir dia tulis dalam bentuk radian. Ni kamu akan dapat 6 pi per 6 radian. Okey, nak buat dalam bentuk pi per 6 ataupun dalam bentuk decimal number. Mana-mana boleh. Okey tak ni? Kalau nak guna degree boleh ya? Kalau guna degree 30. Tapi jawapan akhir pastikan tukar kepada pi per 6. Okey, kemudian soalan dia bukan tanya berapa nilai A, berapa nilai alpha, dia suruh tukar ni. So, jangan lupa kita buat kesimpulan. Cos theta plus sin theta sama dengan 2 cos theta minus pi over 6. So, pastikan tulis jawapan hari ni. Kalau tak tulis ni, hilang satu markah. Sebab soalan suruh tukar ni. Express ni in the form yang ni. So, mesti tulis. Okey, kemudian hence. Maksudnya gunakan maklumat yang ni. Walaupun salah, mesti gunakan. Okey, kemudian kita jawab soalan yang pertama. Okey, jadi soalan A ni, kita nak find the solution for theta. Maksudnya cari nilai theta. If set 3 cos theta plus sin theta equals to 1. Kemudian kita tengok soalan. Sebab ingat, soalan ni dia kadang-kadang diguna degree. Tapi kalau kita nampak pi, maksudnya jawapan dia mesti dalam radian. Kadang-kadang soalan tak sebut. Kita tengok dia punya range ni dia bagi apa? Dalam bentuk degree ke dalam bentuk pi? Kalau pi, maksudnya jawapan dia dalam radian. Okay, jadi kalau kita nak solve, tapi kita ada perkataan hence. Jadi mesti gunakan yang ni. Yang kita dah tukar ni. Tadi kita dah tukar, dia dah jadi 2 cos. Tadi 2 cos. Apa tadi? Okey, kita salin balik. 2 cos. Ini jawapan daripada yang sebelum tadi. Theta minus pi over 6 equals to 1. Maka kita akan dapat cos theta minus pi over 6 sama dengan 1 per 2. Okey, untuk yang ni. Kemudian bila kita nak solve, okey, untuk yang ni dia kena pertimbangkan 4 sukuan. Okey. Jadi kita mesti mulakan dengan basic angle. Okey, basic angle. So saya tulis je basic angle sama dengan inverse of cos, ambil nilai 1 per 2. Okey. Yang ni sama ada nak guna degree ataupun radian terus pun boleh. Okey, kalau nak guna degree, jawapan dia adalah 30 darjah ke? Kan 30 darjah. 60 Tak, 60 kan? Kalau guna degree 60. Okey, 60. Tapi ingat pengiraan boleh asalnya 60, tapi nanti tukarlah balik kepada radian, pi per 3. Pi per 3. Pi per 3. Okey. Ini kita punya basic angle. Bila kita nak jawab soalan, kita tengok nilai dia adalah positif. Nilai dia adalah positif. Jadi kita kena buat step yang kedua. Kita perlu ambil cos positif sekuan yang pertama 1. Kemudian all sin tangent cos. Kemudian sekuan yang keempat. Okay, jadi untuk step yang kedua, kena pasti dia berada di mana. Cos bernilai positif pertama dan yang keempat. Jadi kalau kita kira, kalau sekuan yang pertama, maka kita ambil lah ni. Theta minus pi over 6. Kalau sekuan yang pertama, ambillah nilai pi per 3 ni. Okey. Tetapi permudahkan dapatkan theta. Okey, daripada sini pi per 2. Ni gabungan, ni bawa ke sebelah kanan. Ni kalau sekuan pertama, kalau sekuan yang kedua, sekuan keempat pula,
theta sama dengan, kita tengok kalau sukan keempat mesti ambil 2 pi tolak dengan pi per 3. Ni saya salah ni. Bukan theta, kita ambil asal dulu. Sebab dalam kurungan kita ni theta minus pi over 6. Okey, kita akan ambil 2 pi tolakkan dengan sini. Tolak dengan pi per 3. Okey, ini nanti kamu selesaikan ni. Dapatkan theta sama dengan, nanti kamu kira akhir sekali 11 per 6 pi. Theta ni jawapan akhir dia pi per 2, 1. Kemudian 11 per 6 pi. Kalau kamu tinggalkan jawapan dalam degree, salah. Kaedah dapat 6 markah, tapi jawapan tak dapat markah. Ni tengok bagaimana cara kita nak buat. Daripada set 3 cos theta plus sin. Okey, untuk tentukan maksimum minimum, kita kena patah balik kepada bentuk ni, r cos. Tadi kita punya r cos tadi, dia adalah 2 cos. Maksud dia maksimum minimum ni mesti merujuk kepada sini, bentuk ni. Bentuk ini tadi yang kita dah tukar tadi. Okey, kemudian untuk tentukan maksimum minimum, kita hanya fokuskan yang ni je. Ni. Fokuskan nilai cos ni. Dia akan mengambil dua nilai je. Sama ada kita ambil nilai negatif 1 ataupun nilai 1. Yang tu je. Tugas kita nak tentukan maksimum minimum, sebab kalau kita tengok balik graf cos, graf yang paling tinggi 1, yang paling rendah negatif 1. Sama juga untuk graf sin. Jadi kita ambil kira nilai cos tu, nilai dia 1. Paling rendah negatif 1. Tapi jangan hafal lah, paling rendah ni maksud dia negatif 1 itu adalah minimum. Salah. Kita bukan tentukan dengan cara macam tu. Kita ganti je nilai. Okey, jadi kalau kita gantikan, okey, katakan when kita ambil nilai cos ya, cos theta minus pi over 6, nilai yang pertama negatif 1. Okey, maka set 3 cos theta plus sin theta sama dengan, kita ambil 2 ganti dengan negatif 1. So nilai dia adalah negatif 2. Okey, boleh? Ni 2 dan 1. Ni 1 datang. Kita anggap ni. Semua ni nilai dia negatif 1. Dapatlah negatif 2. Kemudian bila kita gantikan, ambil nilai 1 pula. Okey, ingat untuk yang ni step maksimum minimum, kita hanya gantikan yang ni, semua ni dengan negatif 1 dan 1 saja. Nombor lain tak payah fikir. Jadi langkah seterusnya, when cos theta minus pi over 6, kita ambil nilai 1, maka soalan kita dia akan jadi set 3 cos theta plus 2 sin theta sama dengan, ambil ni 2, tapi cos semua ni kita ambil nilai 1, maka kita tengok nilai dia adalah 2. Okay? Bila kita dah dapat 2 nilai, baru kita tengok mana nilai yang paling rendah, negatif 2. So ini yang kita panggil minimum. Nilai yang ni tinggi, maksimum. Macam tu je. Jangan kita hafal pula kalau nak cari minimum mesti ganti dengan negatif 1. Tak semestinya. Jadi itu bukan syarat. Penentuan maksimum minimum kita ganti je, tak kisahlah negatif 1 ke 1 ke, tengok jawapan akhir dia. Kalau nilai yang ni, nilai dia adalah yang paling rendah, baru kita labelkan ini adalah minimum. Okey? So kita tulis maka nilai maksimum sama dengan 2. Nilai minimum sama dengan negatif 2. So hati-hati ya. Dia bukan syarat ganti negatif 1 mesti dapat minimum. Kita tak guna syarat tu. Kita hanya ganti je nilai. Penentuan maksimum minimum tengok nilai akhir dia. Okey? Kadang-kadang kita akan jumpa soalan ganti dengan negatif 1, tetapi jawapan dia akan menghasilkan maksimum. Okay? Jadi bukan syarat negatif 1 untuk menentukan maksimum minimum. Kita ganti je. Okey, tengok soalan 28. Yang pertama kita mesti tukar dalam bentuk theta minus alpha. Okey, kita buat ini dulu. Uniform. Okey, katakan
3 sin theta minus 2 cos theta equals to, ikut bentuk soalan ni, dia nak R sin theta minus alpha. Kemudian syarat tambahan dia, R memang positif dan alpha ni berada pada sekuan yang pertama tetapi nilai dia adalah radian. Ini bergantung kepada soalan ya. Bergantung kepada soalan. Saya siap. Okey. Kemudian, okey, yang ini 3 sin theta minus 2 cos theta equals to, yang ni rujuk pada identity, formula dia. Kalau hafal lagi bagus. Sin theta cos alpha. Kalau tolak, tengah-tengah ikut tolak. Cos theta sin alpha. Okey, sin alpha. Okey, itulah. Kemudian kita compare kiri dan kanan, tetapi kita compare untuk sin theta, coefficient dia. Sebelah kiri nilai dia 3. Ni sebelah kiri 3. Sebelah kanan sin theta ni kita buang, yang tinggal R cos alpha. R cos alpha, ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita compare untuk cos theta. Jangan compare cos alpha. Kita ambil cos theta. Sebelah kiri nilai dia 2. Sebelah kanan cari cos theta ni. Cos theta ni. Ni dapat negatif sin alpha. Tetapi sebenarnya sebelah kiri pun negatif juga. Jadi kita buang je negatif tu. So kita akan ambil R sin alpha. Okey. So sama macam tadi, kalau nak cari R, kita guna je 1 kuasa 2 persamaan kedua kuasa 2. So kita ambil 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Ni saya ringkaskan, dapat R kuasa 2 cos kuasa 2 alpha plus sin squared alpha. Ni nilai dia 1. Maka kita ambil nilai R sama dengan punca 3. Betul kan? 9 tambah 4 13, punca 13. Yang ini saya ambil positif sebab syarat R greater than 0. Okay, step berikutnya kita nak cari alpha. Jadi alpha ni kita cari, jadikan dia tangent. Maksud dia, kita ambil equation yang kedua divide by equation yang pertama. Okay, ni kita ambil R sin alpha divide by R cos alpha equals to 2/3. 2/3, dapatlah tangent. Okay, tangent 2/3. So guna calculator dapatkan alpha. Tak payah ambil kira tangent positif ada di mana, sebab dia hanya berada pada sekuan yang pertama je. Okey, terus soalan tadi nak radian kan? Kalau ikutkan degree ni 33.69. Okey, cuba tukar dalam radian ni. 0.588. 588, yes, bagus. Terima kasih. Jadi mudah Mungkin pengiraan kita degree, tapi soalan nak radian, tukar je. Ambil je bahagi ni ambil bahagi dengan 180. Okey, so selesai. Tetapi jawapan jangan biarkan ni. Kita kena tulis jawapan akhir dia. Okey, cos theta sama dengan sec 13 sin theta minus 0.588. Dah, macam tu je. Jawapan akhir kita mesti macam tu. Okey, seterusnya, hence find the maximum and minimum values. Okey, sama je. Kalau kita dapatkan maximum minimum, kita hanya fikirkan yang ni je. Ni. Kita fikirkan yang ni. Okey, yang ni. Kita cuma gantikan dengan nilai negatif 1 dan 1 je. Itu je tugas kita kalau nak tentukan maximum minimum. Tak payah kita nak ganti, nak cari theta, tak payah. Kita ambil satu set ni daripada sin ni sampai ke hujung. Nilai yang kita ganti negatif 1 dan 1. Itu je tugas kita. Okey. Jadi kalau katakan kita letak sini, let f theta sama dengan 3 sin theta minus 2 cos theta. Ini yang asal yang asal. Tapi kita dah tukarkan kepada punca 13
sin theta minus 0.588. Okey. Jadi kalau kita gantikan, kalau saya gantikan sin theta minus 0.588 sebagai nilai negatif 1, maka f theta kita ni ganti dengan negatif 1 semua ni. Ni semua ni, maka nilai kita negatif punca 13. Kemudian kita gantikan step berikutnya, ganti dengan nilai positif 1, maka f theta ni sama dengan 1, maka nilai dia adalah positif. Maka daripada sini kita nampak nilai yang maksimum tu adalah yang ni. So ini nilai maksimum, minimum. Maksud dia penentuan dia bukan minimum sebabkan kita ganti negatif 1, sebab nilai selepas ganti tu. Okay? So jangan hafal jangan hafal bila ganti negatif 1 mesti minimum. Tak semestinya. Ini secara kebetulan sama. Okay? 8 markah. Theta sama dengan 13/2. Ini dalam degree Ini jawapan dalam degree. So f theta ni kita ambil yang tadi, yang kita dah tukar tadi. Maka nanti kita akan solve theta minus 33.69 sama dengan punca 1/2. Okey, untuk yang dekat sini ulang balik. Kita kena cari basic angle. Basic angle kita ambil inverse of sin sama dengan punca 1/2. Ini nanti kamu cuba. Saya bagi jawapan dia 45, betul tak? 45 lah, lebih kurang 45 darjah. Kemudian disebabkan sin bernilai positif, maka ambil kira sekuan yang pertama dan yang kedua. Maka theta minus 33.69, yang pertama samakan dengan 45. Maka jawapan yang pertama theta sama dengan 78.69. Sukuan yang kedua, ambil 180 tolak 45. Tolak 45. Ni saya ringkaskan ni. Theta yang kedua jawapan dia adalah 168.69. Okey, maka theta jawapan akhir dia cuma 2 nilai saja. Okey, 168.69.